Nah, ini payah ni tiang ni no. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah fasta'zana azwajah an yumarrada fi baitiha wa azinna lahu. Qalat fakharaja wa yadun lahu ala al-Fadl ibn Abbas wa yadun lahu ala rajulin akhar wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ardi. Faqala Ubaidullah fahaddathtu bihi ibn Abbas faqala atadri man ar-rajul alladhi lam tusammi Aisyah? Huwa Ali. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah. Dia kata, mula-mula sekali Nabi sakit yang nak membawa kepada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah di rumah Maimunah. Tuan-tuan, kita semua tahu isteri Nabi ni ramai, 11. Maimunah salah seorang daripada isteri Nabi. Nabi seumur hidup dia bukan tak biasa sakit. Nabi biasa sakit, cuma sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum-sebelum tu sakit dan sembuh, sakit dan baik. Tapi hadis yang kita baca pada malam ni, dia nak cerita sakit yang membawa kepada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula ishtaka maksud mengadu sakit, tu ishtaka. Mula-mula Nabi mengadu sakit yang nak membawa kepada wafat ini ialah waktu Nabi bermalam di rumah isteri yang bernama Maimunah.
Oleh kerana Nabi SAW ni dia seorang Nabi, jadi dia tahu sakit tu sakit macam mana. Nabi tahu sakit ni sakit hak nak bawa wafat. Fasta'zana azwajah an yumarrada fi baitiha. Maka Nabi SAW dia minta izin daripada isteri-isteri hak lain, minta untuk Nabi nak duduk sakit di rumah Aisyah. Sakit nak wafat ini sakit yang berpanjangan. Jadi Nabi SAW minta kepada isteri-isteri hak lain, Nabi kata boleh dah bagi izin dalam tempoh masa sakit ni. Nabi kata dia nak duduk di rumah Aisyah. Wa azinna lahu. Hadis tu kata maka isteri-isteri hak lain bagi izin. Qalat, kata Aisyah, fa kharaja. Walaupun Nabi SAW sakit, tapi Nabi masih lagi keluar rumah semayang di masjid. Fa kharaja maksudnya keluar daripada rumah nak pergi masjid. Masjid hak Raudah hari ni. Kalau kita pergi Madinah, Raudah itu masjid asal. Rumah Aisyah hak makam Nabi hari ini. Jadi tepi ajalah. Dalam keadaan Nabi SAW sakit itu, Aisyah kata fa kharaja, Nabi masih lagi keluar nak pergi semayang di masjid. Wa yadun lahu 'ala al-Fadl bin Abbas. Nabi keluar dalam keadaan berpapah. Sebelah tangan Nabi di atas bahu Al-Fadl bin Al-Abbas. Al-Fadl ini anak kepada Abbas. Abbas ni ponakan Nabi. Maknanya Al-Fadl ini sepupu Nabi. Dia ni penting tuan-tuan. Yang kata Al-Fadl bin Abbas ini penting. Pentingnya apa? Masa Nabi sakit pun dia nama tertulis dalam hadis sebagai orang yang dipilih oleh Nabi untuk papah Nabi keluar. Dan kalau kita baca hadis tentang pengkebumian Nabi SAW, dia salah seorang yang duduk dalam liang sambut jenazah Nabi. Orang-orang yang terpilih, yang disebut nama oleh Nabi, yang terpilih ini semua orang rapat dan orang penting. Aisyah kata dalam keadaan sakit itu fa kharaja, Nabi SAW keluar nak pergi semayang, wa yadun lahu 'alal Fadl ibn Abbas. Nabi keluar dalam keadaan sebelah tangan duk bergantung di bahu Al-Fadl bin Abbas, sepupu dia. Wa yadun lahu 'ala rajulin akhar. Sebelah tangan lagi duk papah, duk bergantung di satu laki-laki lain. Aisyah kata macam tu. Wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ardi. Hal keadaan Nabi ketika dipapah itu, kaki Nabi ni terseret. Nak abang tu Nabi ni nak berjalan pun tak larat. Kiri kanan dipapah, kaki nak melangkah tak boleh. Maka dalam hadis kata wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ardi. Dua-dua kaki Nabi itu terseret di atas tanah. Faqala Ubaidullah fahaddathtu bihi Ibn Abbas. Ubaidullah, salah seorang daripada rawi hadis ini, dia kata dia cerita hadis Aisyah ini kepada Ibn Abbas, kepada Abdullah bin Abbas, satu sahabat Nabi hak lain. Dia cerita kata Aisyah bagi tahu kata Nabi sakit, dalam sakit tu Nabi pergi semayang di masjid, Nabi keluar dalam keadaan dipapah oleh dua orang, seorang Al-Fadl bin Abbas dan seorang lagi Aisyah tak sebut siapa. Faqala, kata Ibnu Abbas yang dengar cerita ni daripada Ubaidillah, dia kata atadri manir rajul allazi lam tusammi Aisyah. Dia kata hang tahu tak hak seorang lagi yang papah Nabi ni dua orang, seorang Al-Fadl bin Abbas, hak seorang lagi Aisyah kata dan satu laki-laki. Hang tahu tak satu laki-laki tu siapa? Huwa Ali
Kata Abdullah bin Abbas, dia kata hak seorang lagi itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis yang menceritakan tentang pengkebumian Nabi, Ali juga ada dalam liang sambut jenazah Nabi SAW. Hadis-hadis inilah yang diambil hujah oleh golongan Syiah. Syiah dia guna hadis-hadis yang kita baca ni juga, dia guna hadis-hadis ni nak tunjuk kata Ali ini sangat rapat dengan Nabi. Sehingga kan Nabi apabila wafat dia, Ali yang menguruskan jenazah dia. Daripada awal sampai mandi, sampai kafan, sampai pergi ke liang lahat, sampai sambut jenazah, boh dalam liang, Ali buat. Maka Syiah dia menggunakan fakta sejarah ini. Dia guna fakta sejarah ini, dia nak tunjuk, dia nak highlight kata Ali ni yang patut ganti Nabi. Dia pikut tu. Sedangkan dia kata Abu Bakar, Umar, Osman, tak ada. Dia kata tak diceritakan dalam hadis. Mereka ni duk ada di rumah Nabi. Sebaliknya mereka ni duk ada di Thaqifah Bani Sa'idah. Di satu dewan duk bincang siapa nak ganti Nabi. Maka Syiah kata ini orang gila kuasa, dia kata. Nampak tak? Fakta sejarah itu ditafsir sebegitu rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wahal jawapannya dan penjelasannya ada bahawa soal kepimpinan dalam Islam ini sangat penting. Sehingga kan Nabi SAW kata, kalau sekiranya kita keluar rombongan, kalau 2 orang sekalipun, Nabi kata pilih seorang jadi ketua. Apatah lagi ramai, kita kena tentukan siapa ketua. Pasal apa? Kalau jadi apa-apa, final say, siapa nak kata? Decision, siapa nak buat? Apatah lagi dalam konteks sebuah negara, kalau sekiranya tidak ada pemimpin, tidak ada ketua nombor 1, siapa nak buat keputusan? Maka soal kepimpinan itu sangat penting. Kerana itu Abu Bakar, Umar, Osman, mereka ni duk ada di sana nak menentukan siapa pengganti Nabi. Kerana ini hal penting. Tapi Syiah dia tengok daripada satu angle lain, dia kata mereka ni gila kuasa. Dia kata awak tak dan ke selesaikan dulu jenazah Nabi? Kalut sangat nak jadi ketua. Dia pikut tu. Dan hujah yang dikemukakan itu mempengaruhi ramai orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sakit-sakit biasa, maksudnya sakit yang bukan sakit yang kita baca ni, ini sakit nak membawa wafat Nabi. Tapi kalau dalam sakit-sakit biasa, dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril. Qala bismillah yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ain, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi SAW kalau mengadu sakit, ini sakit biasa, bukan sakit wafat. Aisyah kata Nabi SAW idza ishtaka, apabila Nabi mengadu wajah sakit, raqahu Jibril. Jibril akan mai dandan dan ruqyah Nabi. Ruqyah ni kalau terjemah cara kita maksudnya jampi. Tapi ruqyah ini bukan jampi. Ruqyah ini bacaan tertentu yang diajar Allah kepada Jibril dan kepada Nabi SAW. Kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan sakit biasa, Nabi apabila dia mengadu aja kata sakit, Jibril sampai. Dan Jibril sampai itu raqahu Jibril. Jibril meruqyah Nabi. Dia membaca. Di antara yang dibaca oleh Jibril, dia kata bismillahi yubrik.
dengan nama Allah, Tuhan yang mencipta engkau wahai Muhammad. Wa min kulli da'in yashfik, dengan nama Allah, Tuhan yang segala penyakit Dia yang akan menyembuhkan kamu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dengan nama Allah, Tuhan yang menyelamatkan kamu daripada hasad orang yang hasad. Wa syarri kulli dhi ain, dan dengan nama Allah, Tuhan yang menjaga kamu daripada jahat mata yang memandang. Ain maksudnya mata. Mau buah nama Nur Aini, cahaya mataku. Ainun maksudnya mata. Tapi bila digunakan perkataan ain itu, dia boleh membawa maksud pandangan jahat mata manusia. Nama kata manusia, tuan-tuan, dia satu penyakit manusia ni. Dia tak boleh tengok orang senang. Ini penyakit manusia. Dia tak boleh tengok orang senang. Dia tak boleh tengok orang pandai. Dia tak boleh tengok, dia sakit. Dia tengok orang senang tu, dia sakit. Maka dia melihat manusia, dia rasa sakit dengan manusia yang senang tu, itu dia panggil ain. Mata jahat dia. Dia tengok orang senang sikit, dia kata dia ni rasuah ni. Dia tengok macam tu manusia. Maka Jibril alaihissalam, dia main doa dekat Nabi bila Nabi sakit. Jibril sebut benda ni, Bismillahi yubrik, dengan nama Allah, Tuhan yang mencipta engkau wahai Muhammad. Wa min kulli da'in yashfik, daripada segala penyakit Tuhan sembuhkan engkau. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada segala orang yang hasad dengki kepada engkau, Tuhan pelihara engkau. Wa syarri kulli dhi ain, dan daripada jahat mata-mata yang memandang engkau. Demikian Allah Subhanahu wa taala sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril datang segera untuk meruqyah Nabi. Tapi apa nak buat? Kematian adalah sesuatu yang dijanjikan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal satu-satu manusia, Allah tidak akan lewat dan tidak akan awal walaupun satu second. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal sakit dia seperti manusia, dan dalam hal semayang dia cukup jaga. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqah allazi yasraqu salatah. Qalu ya Rasulullah kaifa yasraqu salatah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Daripada Abdullah bin Abi Qatadah, dia kata bapa dia ada kata, bapa dia Abu Qatadah, bapa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata aswa'un nas sariqah allazi yasraqu salatan. Abu Qatadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata aswa'un nas, maksudnya orang yang paling jahat. Sariqah, daripada kalangan orang yang kuat mencuri. Tuan-tuan tengok bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni bila pencuri dia panggil sariq. Sin alif ra qaf. Sariq. Kan dalam Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, potong tangan depa ni berdua. Dia sebut as-sariq, maksudnya pencuri.
Tapi bila dia guna perkataan sariqah, dia jadi maksud lain. Pencuri juga, tapi sariqah maksudnya pencuri yang kuat mencuri. Dia jadi lagu tu pula. Kan? Macam kita guna perkataan kaki. Kalau satu orang tu rajin ponting kerja, dia kata kaki tuang. Kaki tu makna kata ni bahasa Arab. Sariq maknanya pencuri. Tapi kalau dia guna perkataan sariqah, maksudnya tak mencuri. Tak mencuri teruk lagi ya. Nah. Nabi kata aswa'un nasi sariqah. Sejahat-jahat orang yang kaki mencuri. Begitu terjemahan dia. Allazi yasraqu salatah, ialah orang yang mencuri dalam sembahyang dia. Pula. Dalam duk sembahyang mencuri. Siapa dia ni? Adakah orang yang duk mencuri kepala pancung masjid ni? Kan? Adakah orang yang mai bukan nak mengaji tapi nak mencuri? Kan? Itu kuliah saya di Masjid Sultanah. Orang perempuan mayang balik terai kan. Bila angin puput, terai terbang pergi depan. Bila kipas angin lenggok kat lain, terai tu turun mai. Kan? Dia duk kena tiup angin. Orang perempuan mayang dia tak beg depan tu. Bila kipas angin pusing pi, terai mai kat depa. Jadi lindunglah beg tu. Tapi bila kipas angin lenggok pi kat tu, terai tu pi, beg ada lagi. Abang tu tuan-tuan tahu dah apa nak jadi. Saat lagi tak ada pula. Terai tu pi, tak ada pula beg dah. Rupanya ada yang mai masa kuliah pengajian ni mai nak mencuri. Jadi mereka pakai rela. Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz ni pakai rela malam kuliah pengajian ni untuk jaga parking, untuk jaga keselamatan. Rela tangkap. Mai dua beranak, bapak dengan anak. Pak tunggu atas motor, anak mai sambang beg. Turun, nak pergi lompat naik motor bapak dia, rela tangkap dulu. Nampak tuan? Adakah hadis ni maksud pencuri tu? Dah. Dia tak maksud geng ni, dia maksud geng lain. Dia kata aswa'un nasi sariqah, sejahat-jahat kaki mencuri. Nabi kata allazi yasraqu salatah, ialah orang yang mencuri dalam sembahyang dia. Qalu ya Rasulullah kaifa yasraqu salatah. Bila Nabi kata macam tu, orang minta Nabi clarify maksud Nabi, minta Nabi jelaskan macam mana yang kata mencuri dalam sembahyang ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang kuat mencuri, yang paling jahat pada pandangan Allah ini ialah orang yang tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya. Dia sembahyang nak lekas-lekas. Rokok pun nak cepat-cepat, sujud pun nak cepat-cepat. Itu dipanggil oleh Nabi sariqah, kuat mencuri. Pasal apa? Pasal sembahyang ni kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buat pergi elok-elok. Tiap-tiap rukun fi'li, tiap-tiap rukun perbuatan itu ada tamakninahnya. Kita rokok ada tamakninah dia, kita i'tidal ada tamakninah dia, kita sujud ada tamakninahnya. Tamakninah ni maksud dia apa? Berhenti sah. Berhenti daripada sebarang pergerakan anggota, sah. Sekurang-kurang kadar tamakninah itu ialah kita sebut subhanallah dengan sebutan tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Kurang-kurang dia kena ada interval, dia kena ada satu break sikit tu. Siapa yang tidak bagi hak sembahyang tamakninah itu, dia dianggap dalam hadis yang kita baca ni sebagai sariqah, sebagai orang yang kuat mencuri. Bahkan Nabi kata aswa'un nasi sariqah, sejahat-jahat orang yang kuat mencuri ialah orang yang sembahyang tidak sempurna rokok dan tidak sempurna tamakninah di dalam sujudnya. Nabi SAW dia bukan saja satu orang yang jaga sembahyang, bahkan Nabi satu orang yang sangat sempurna sembahyangnya.
Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 80, muka surat 68. Muka surat 68 bab ma jaa fi salatin najmi. Itu bab yang datang pada menyatakan sajadah pada surah An-Najmi. Dalam surah An-Najmi ada satu ayat yang disuruh kita sujud sajadah. Ketahuilah saudaraku, di dalam surah An-Najmi itu ada sujud tilawah. Maka dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, yani fi an-najm, wal muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Yang suspend dia bahagian ujung tu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia ni abang kepada Al-Fadl yang kita baca hadis papah Nabi tadi. Dia kata hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, yakni pada surah An-Najm. Nabi bila baca surah An-Najm sampai tang ayat sajdah, Nabi sujud. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yakni pada firman Allah fasjudu lillahi wa'budu, sampai tang ayat tu. Fasjudu lillahi wa'budu, iaitu ayat 62 surah An-Najm. Dengan segala orang Islam dan segala orang musyrikun dan juga segala jin dan segala manusia pula dah. Bila sampai tang ayat tu, ayat fasjudu lillahi wa'budu, bila sampai tang ayat 62 surah An-Najm, Nabi bila sampai Nabi sujud. Bila Nabi sujud, yang sujud bersama dengan Nabi itu ialah orang-orang Islam, sahabat Nabi, dan sujud juga bersama dengan Nabi orang kafir, musyrikin. Mereka pun pergi sujud juga. Wal jin, dan masyarakat jin sujud juga. Wan nas, dan juga manusia, tak kira siapa, pakat sujud belakang. Pasal apa jadi macam tu? Kata Tirmizi daripada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Abi Hurairah, dan katanya lagi hadis itu hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Maknanya hadis ni cukup sahih. Dalam sahih Bukhari ada, dalam sahih Muslim pun ada. Kata Nabi bila baca surah An-Najm, bila sampai tang ayat 62, Nabi sujud. Bukan sahaja Nabi sujud, turut sujud bersama dengan Nabi orang Islam, turut sujud sama dengan Nabi orang kafir, turut sujud sama dengan Nabi jin dan sebagainya. Begitu masalah dia kata. Sujud sekalian kafir berserta dengan Nabi itu apa sebab? Ni dia nak bincang. Itu sebab tuan-tuan, kita bila kita baca hadis misalnya, tak semua hadis kita baca kita faham. Sebab bahaya kita baca Quran ataupun kita baca hadis tanpa melihat kepada tafsir dan syarahnya. Bahaya. Bahaya pasal apa? Pasal kita tak tahu maksud sebenar. Bila tak tahu maksud sebenar, kita piduk mereka mengambil faham sendiri. Yang tu yang dilarang, yang kita baca di masjid Pahim hari tu ni. Tak boleh dia yang tu. Bila mai kesamaran, bila dia mai satu blur, bila dia mai satu benda yang kita tak sure tentang sesuatu ayat Quran ataupun hadis Nabi, kita kena merujuk kepada tafsir dan syarah dia, baru kita faham apa maksud ayat itu, apa maksud hadis itu. Kita baca-baca ni hadis ni, kata Nabi baca surah An-Najm sampai tang ayat fasjudu lillahi wa'budu, Nabi sujud. Tentu orang kafir yang sujud, tentu segala orang yang ada sujud, dengan jin-jin sekali sujud. Ni apa cerita? Syarah dia. Dia kata sujud sekalian kafir serta Nabi itu apa pasal? Kata ulama, sujud sekalian kafir serta dengan Nabi kerana ada didengar mereka itu Nabi menyebut di dalam bacaan Qurannya akan nama berhala mereka.
pasal tu. Bukan pasal ayat sajdah. Kan? Pasal apa? Pasal dalam ayat 19 surah An-Najm, dalam surah An-Najmi ayat 19 Allah sebut afara'aitumul lata wal uzza. Ada sebut benda tu. Maksudnya, tidakkah kamu melihat kepada berhala Al-Lata wal Uzza? Itu nama tokong mereka. Bila Nabi sembahyang, bila Nabi baca surah An-Najmi, bila sampai tang tu Nabi sebut Al-Lata wal Uzza, mereka kata Nabi mengiktiraf tokong mereka. Tengok-tengok Nabi pula sujud pada ayat 62, mereka pun pakai terjun sujud sama. Mereka kata kita serupa. Mereka kata kalau macam tu okey lah. Kan dalam istilah hari ni dia kata apa? Pluralism. Plural. Makna satu pahaman yang mengatakan semua agama sama dan serupa. Agama kita dengan agama mereka sama. Kita kata pasal apa? Semua agama suruh buat baik. Ramai tak orang cakap begitu hari ni? Ramai. Kan? Kita kata Allah tak zakirlah agama apa pun. Semua agama tak suruh mencuri. Kita kata betul. Memang apa teaching dalam ideologi dan fahaman semua suruh buat baik. Tetapi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap maha tinggi. Tak ada agama mana pun dalam dunia ni boleh ketinggian Islam. Nak sama pun tak boleh. Jangankan nak menandingi. Yang buat kapiak musyrikin Makkah ni, apabila Nabi baca surah An-Najmi ni, bila metang ayat 19, Nabi sebut afara'aitumul lata wal uzza, renyah merisin mereka ni. Oh, mereka kata Muhammad pun kira okey dengan Tuhan kita. Dan mereka follow apa yang Nabi baca. Bila sampai tang ayat fasjudu lillahi wa'budu, Nabi sujud. Mereka kata kita sekali sujud. Tuan-tuan pergi di India, dan pergi di Madras lah, dipanggil Chennai. Tuan-tuan naik kenderaan tut-tut tayar 3 ni, roda 3 kan. Tuan-tuan tengok dekat dia punya apa tu, sunshade dia tu. Bila panas dia buka tutup, sunshade tu saja buka turun, semua ada itu. Nama Allah, nama Muhammad, gambar tokong dia semua ada kali. Kita tanya dia, you're Muslim? No. Dia kata dia agama lain. Dan ni apa ni? Islam ada, Jesus Christ ada, tokong ada, semua ada. No, dia kata dia minta dekat semua Tuhan. Kalau Tuhan ni tak boleh bagi, Tuhan ni bagi. Ini bukan pluralism apa, bukan ini teruk ni. Kan dia gue semua sekali. Pasal dia bagi dia kata Tuhan pun serupa kita lah. Kadang-kadang dia pun kalut dengan kerja apa ke dia tak dan, kita tengok Tuhan lain pula lah tolong. Janji kita ni mau mereka tolong. Dia kata, tak kira Tuhan mana. Oh, tak boleh. Islam, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu satu aja. Kita tidak akan share dengan siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka penjelasan kepada hadis yang mengatakan apabila Nabi baca surah An-Najmi, Nabi sujud, diikuti sujud oleh orang-orang kafir ni, ini penjelasan dia. Pasal apa? Pasal mereka dengar dalam surah An-Najmi itu ada sebut Al-Lata wal Uzza. Maka mereka syok. Bila metang ayat last Nabi sujud, mereka pun sujud sama. Mereka sujud itu bukan sujud sajadah, tapi mereka sujud tu pasal seronok Nabi sebut nama Tuhan mereka di dalam bacaan tadi. Itu jawapan dia. Dan kata setengah ulama, sujud segala kapiang itu serta Nabi tidak kerana apa-apa. Bahkan tiba-tiba tersujud sahaja mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala oleh jabarut dan kebesaran Tuhan. Ini satu tafsiran lain. Dia kata yang mereka tu sujud tu pasal apa? Pasal Allah Tuhan Al-Jabbar. Al-Jabbar ni maksudnya Tuhan yang boleh memaksa orang. Al-Jabbar. Satu kumpulan ulama dia kata yang orang kafir pergi sujud ni pasal apa? Pasal Allah Tuhan Al-Jabbar, Tuhan yang boleh memaksa manusia. Allah pelekoh mereka ni suruh sujud.
Mereka bukan nak sujud dan mereka tak cadang pun nak sujud, tapi Allah pada ketika itu memaksa mereka. Mereka sendirinya pergi sujud. Itu tafsiran yang kedua. Sehinggalah jadi sebagaimana terpaksa dan tidak sedarkan diri mereka itu, mereka sujud. Melainkan, ni dia main satu cerita kita biasa baca hadis dia, melainkan ada seorang sahaja di kalangan kafir itu, iaitu Umayyah bin Khalaf, yang tidak sujud disebabkan takaburnya. Umayyah bin Khalaf, dia seorang aja, waktu semua orang sujud dia tak sujud. Ini ada dalam riwayat Muslim, cerita tentang Umayyah bin Khalaf ini. Bahkan diambilnya segenggam tanah dan diletak ke dahinya. Jadi orang ego ni payah tuan-tuan. Orang ego ni dia nak minta sorry ke orang pun tak boleh. Orang ego, dia dah buat satu salah, dia nak say sorry pun tak boleh. Pasal apa? Pasal ego. Dia mempertahankan ego dia. Walau apa jadi pun, dia tak akan say sorry kepada siapa-siapa. Ini orang ego. Apalah sangat kita nak pisau tangan sorry kepada orang yang kita buat salah. Umayyah bin Khalaf ini ikon kepada orang takabur. Dia menjadi ikon. Bila Nabi SAW baca surah An-Najmi, bila sampai ayat last, Nabi sujud dan diikuti sujud oleh semua orang, dia tak sujud. Dia cekak pasang segenggam, dia buah atas diri dia. Dia nak menunjukkan takabur dan egonya, sehingga diambilnya segenggam tanah, dihantarkannya ke dahinya, seraya berkata, padalah kepada aku begini. Tu ego lah tu. Aku nak letak di atas tanah kerana Muhammad punya bacaan ni, no way. Dia kata, aku buat banyak ni pun dah cukup baik. Dia ambil bos sikit tanah di kepala dia. Sombongnya dia ni. Kata Imam Nawawi, Umayyah bin Khalaf itu satu orang Quraisy yang tertua di kalangan kaumnya. Dia ni, Umayyah bin Khalaf ni orang paling senior dalam masyarakat Quraisy. Pasal itu dia ego. Manusia ni nak jadi ego ni, dia mesti ada pasal. Dia tak ada pasal, dia tak ego. Dia kaya, dia ego. Dia terkenal, dia ego. Dia pandai, dia ego. Dia segak, dia ego. Manusia ni, dia nak main ego ni, dia mesti ada pasal. Dia rentar, dia ego. Maka Umayyah bin Khalaf ni dia ego pasal itu. Pasal dia orang paling tua, paling senior dalam kalangan Quraisy pada masa itu. So dia kira apa pun, dialah reference kepada semua orang. Dia mau semua benda tanya dia akan bagi tahu apa jawapan yang dia beritahu, kena ikut. Ini sikap Umayyah bin Khalaf. Maka kerana itu, dia tak mau sujud sama dengan orang lain, dia ambil tanah bos sikit di dahi dia. Dia kata, cukuplah aku buat macam ni pun dah cukup baik ni aku buat ni. Dan sesungguhnya akhirnya Umayyah bin Khalaf itu mati dibunuh akan dia di dalam perang Badar. Dia di antara yang awal-awal mati. Kalau kita baca sejarah perang Badar, di antara tokoh Quraisy yang mati hak masa lawan one by one itu, ialah dia ni, Umayyah bin Khalaf. Dan mayat dia dicampak ke dalam Khalid. Kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim kata, mayat-mayat mereka yang mati lawan one by one ini, mayat mereka ini dicampak ke dalam Khalid, ke dalam satu lubang besar yang digali di medan Badar. Buang macam mana buang bangkai binatang. Begitu. Hal keadaan Umayyah bin Khalaf ini sampai hari matinya, dia kafir, tidak pernah masuk Islam. Dan tiadalah dia pernah Islam sekali-kali. Itu dia. Masalah sujud segala kapiang itu, satu qaul mengatakan sebab tersalah mulut Nabi SAW memuji berhala. Adakah ini betul? Di kalangan cerdik pandai Islam sendiri pun kadang-kadang terkeluar juga satu dua pandangan yang tidak tepat. Benda ni bila kata pandangan, bila kata pendapat ni, dia tertakluk kepada betul atau tak betul, macam tu. Maka di kalangan ulama Islam ni ada juga yang mengeluarkan satu pendapat. Mereka kata yang jadi orang kafir sujud apabila Nabi baca ayat akhir fasjudu lillahi wa'budu, bila Nabi sujud, kafir pun sujud tu, mereka kata benda tu berlaku kerana Nabi tersilap. Nabi sudah terpuji tokong mereka. Itu pandangan.
Maka dia kata di sini, adakah betul pandangan itu? Betul kan Nabi pernah puji tokong orang kafir? Begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan ada pun barang yang meriwayat akan dia oleh tukang-tukang riwayat. Nampak dia tulis? Dia sebut tukang-tukang riwayat. Maksudnya apa? Pengelipur lara. Ustaz-ustaz pun ramai hari ni jadi pengelipur lara. Duduk cerita kat orang lah benda tak ada dalam hadis. Duduk cerita, duduk kata hadis. Oh karut. Masyarakat dengar ni pula, ustaz kata. Ustaz kata ni kira kalau tak Quran hadis lah. Padahal itu cerita Alfu Lailah wa Lailah. Kalau dalam bahasa Melayunya, hikayat 1001 malam. Sama taraf dengan Malim Kundang dan juga Awang Sulung Merah Muda. Kan? Yang ni yang takut. Jadi duk jadi clash. Kadang-kadang dalam TV pun keluar. Kadang-kadang dalam TV pun kita tengok-tengok apa ke benda ni dia bawa main cerita dalam TV. Dengan title ustaz tidak bawa cerita macam tu kan, kita dengar pun dia naik sengai. Ish, kata. Buka hadis Sunan Tis'ah. Sunan Tis'ah ni Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmizi. Buka lagi sampai Ad-Darimi, sampai Musnad Imam Ahmad. Tak ada cerita tu. Tapi dia berlegar-legar di kalangan masyarakat. Dan itulah bahayanya. Kita dah baca huraian panjang di Masjid Abdullah Fahim tentang bahayanya tukang-tukang karut ini. Kitab ni pun dia beritahu. Dia kata cerita hak kata Nabi pi puji tokong yang disembah oleh musyrikin Makkah ini adalah cerita yang direka oleh tukang-tukang riwayat. Dia kata bahawasanya sebab sujud segala kafir itu bersama dengan Nabi kerana berlakunya di atas lidah Nabi SAW telah memuji atas Tok Pek Kong musyrikin di dalam surah An-Najmi. Dia kata ni dia tulis ni, Tok Pek Kong, Tawaw Amzah Tok Paya Kak Wonga Pek Kong. Kononnya Nabi puji Tok Kong mereka, maka iaitu tidak betul dan tiada sah ia padanya sesuatu. Itu dia. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia dengan hadis dia sangat berpegang kuat. Dia tak suka kepada orang yang duk create benda-benda karut-marut ni, dia tak suka. Maka dia tulis ni macam tu, dia bagi terang. Dia kata ini cerita-cerita ini adalah cerita yang tidak betul. Dia kata, dia petik ini kata-kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Baik. Tiada daripada pihak nakal dan tiada daripada pihak akal. Benda tu nakal maksudnya Quran hadis. Tidak pernah tercatat dalam Quran ataupun dalam hadis kata Nabi pernah puji sembahan orang kafir. Tak ada. Dan tidak terfikir pada akal yang waras. Tu usah kata nakal dari segi Quran hadis tak ada. Dari segi logik akal pun takkan Nabi nak puji tokong mereka. Sebab dia Nabi. Takkan Nabi nak buat kerja tu. Begitu. Kerana bahawasanya sesiapa juga yang memuji Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala jadi kafir ia, kata Imam Nawawi. Tak boleh. Tak boleh puji, tak boleh kata depa betul, depa salah. Tapi kalau dia bukan Islam, dia nak pergi sembah Tuhan dia, kita tak boleh larang. Lakum dinukum waliyadin. Dia bukan orang Islam, dia nak pergi semayang di tokong dia, itu dia punya hak. Tapi kita jangan nak pergi join sama. So benda ni kena clear, benda ni kena jelas. Tang dia kita tak boleh larang, itu agama dia, melingkup dekat dia. Esok dia nak masuk neraka, dia punya pasal. Kita jangan join. Begitu. Dan tiadalah sah dinisbahkan yang demikian itu kepada lidah Nabi SAW. Apatah lagi kita nak pergi kata Nabi Muhammad pergi puji tokong mereka. Tak patut kita cakap macam tu. Dan tiada pula mengatakan dia oleh syaitan di atas lidah Nabi SAW. Tak boleh kita nak kata Nabi tersilap kata pasal syaitan twist lidah Nabi bagi kata. Tak mungkin syaitan boleh buat macam tu kepada Nabi SAW.
dan tiada pula sah digagahi oleh syaitan atas Nabi SAW. Demikian itu. Syaitan tak boleh nak kontrol Nabi, suruh buat apa yang syaitan mau, sebab Nabi adalah manusia yang terpelihara. Jadi dia beritahu tentang surah An-Najmi. Kemudian bawah tu sujud tilawah pada surah An-Najmi, apa hukumnya? Kita tak payah baca sebab kita tahu hukum sujud tilawah ni apa dia? Sunat. Kalau kita tak sujud tak apa ke? Tak apa, tidak jadi kesalahan. Tetapi sujud itu lebih baik. Begitu. Kita dah baca ada hadis dulu cerita Sayyidina Umar baca khutbah. Pernah sekali Sayyidina Umar bila main-main tang ayat sajadah, dia turun daripada mimbar. Dia tengah duduk khutbah, dalam khutbah dia pergi baca sepotong ayat sajadah. Umar turun daripada mimbar, turun pergi di bawah, keh orang, dia sujud. Bila dia sujud, satu masjid sujud. Okay. The following week, minggu yang berikutnya dia khutbah lagi. Bila mai tang ayat sajadah, depa ni semua dah ready dah, duk ambil tempat dia nak sujud, Umar tak turun, dia terus continue khutbah dia. Dia baca Umar ni pun satu punya hal dia ni. Sat sujud, sat lagu tak sujud ni betul-betul. Okey. Bila habis khutbah, orang tanya dia. Dia kata, ya Amiral Mukminin, last week bila jumpa ayat sajadah engkau sujud. Pasal apa ni kali ni kami dah prepare semua perkemah, tak turun sujud. Umar kata apa? Umar kata sujud pun tak apa, tak sujud pun tak apa. Pasal apa? Begitulah diperbuat oleh Nabi SAW. Clear benda ni? Clear. Semalam kita baca di Masjid Padang Temusu semalam, cerita tentang raf'ul yadain inda ruku'. Cerita tentang disuruh kita ni daripada qiyam sembahyang, kita nak rukuk, disuruh kita angkat tangan Allahu Akbar rukuk. Wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Angkat tangan itu ada apa hukumnya? Dia kata hukumnya sunat. Pasal apa kata sunat? Pasal dia mai riwayat yang kedua, kata Nabi SAW, waktu rukuk tidak angkat tangan, waktu i'tidal tidak angkat tangan. Jadi bila kita compromise dua hadis tu, maksud dia apa? Angkat tangan sebelum rukuk dengan angkat tangan bila bangkit daripada rukuk itu sunat. Kalau buat lebih baik, kalau tidak buat tidak salah. Itu dia punya cara kita nak faham hadis yang nampak macam berbeza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru dia kata bab ma jaa man lam yasjud fihi. Itu bab yang datang pada menyatakan mereka yang tidak sujud pada surah An-Najmi. Ketahuilah saudaraku, bermula sujud tilawah itu telah datang hadis yang menunjukkan tidak sujud di dalam surah An-Najmi pula. Hak kita baca tadi kata Nabi sujud bila baca surah An-Najmi. Ni pula mai kata ada pula hadis kata Nabi tak sujud. Nampak? Dia sama macam ki angkat tangan nak rokok dengan angkat tangan bangkit pada rokok. Begitu. Maka iaitu hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Itu hadis dia. Diriwayatkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa dia Zaid bin Thabit ni tuan-tuan? Jangan confuse, dia ada dua Zaid. Satu Zaid bin Thabit ni, satu lagi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa dia? Anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi. Bekas isteri dia menjadi isteri Nabi selepas itu. Zaid bin Harithah. Hak ni siapa dia? Zaid bin Thabit. Siapa dia Zaid bin Thabit ini? Dia qari yang di-endorse oleh Nabi sebagai orang yang alim Quran. Kan Nabi kata, kalau aku tak ada esok, kalau hampa nak tanya tentang Quran, tanya orang-orang ni. Di antara nama yang Nabi sebut siapa dia? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ini nama-nama yang Nabi sebut. Nabi kata kalau Quran nak tanya, ini orang dia. Sama macam kita hari ini, dalam masyarakat kita hari ini, dia ada spesialis dalam bidang masing-masing. Kalau kita sakit lutut, jangan pergi tanya doktor yang jaga bahagian usus perut. Pergi tanya ortopedik, pasal dia tulang punya hal. Nak kena tahu siapa spesialis dia. Kita nak tahu tentang tajwid, pergi tanya ustaz yang hafaz Quran.
So dia daripada awal dia mengaji tentang Quran ini, dari tajwidnya, dari segi qiraat bacaannya, dari segi tarannumnya dan sebagainya. Orang hafal Quran yang lebih alim tentang Quran. Nak tanya tentang fiqh, kita pergi tanya ustaz yang alim fiqh. Nak tanya tentang hadis, kita pergi cari ustaz yang mengaji bidang hadis. Nak cari satu orang yang semua ada kat dia susah hari ini. Dulu ada, tapi hari ini susah. Masing-masing dia specialize dalam bidang masing-masing sahaja. Maka Zaid bin Sabit ini alim Quran. Hadis ni dia kata apa? Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Katanya telah aku baca atas Nabi SAW akan suratul Najmi. Ini satu lagi. Tabiat Nabi. Tabiat Nabi. Nabi ni manusia yang paling, sebutan paling elok dan satu orang manusia yang paling qari. Tapi Nabi SAW sendiri, dia suka dengar sahabat yang qari baca. Ada beberapa orang yang menjadi pilihan Nabi SAW. Di antaranya Zaid bin Thabit. Nabi saja-saja boleh panggil dia, suruh dia baca Quran, Nabi dengar. Nabi boleh pejam mata dengar. Nabi biasa panggil satu sahabat baca. Bila sahabat tu baca, beralih-beralih tengok, ayat mata Nabi berlenang. Walaupun Nabi orang yang lebih alim, yang lebih qari, yang lebih warak, yang lebih faham tentang Quran, tetapi Nabi SAW sendiri, dia suka bagi sahabat-sahabat dia baca benda-benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam kita pergi Masjid Nabawi. Tentang pergi Masjid Nabawi, saya cerita, bila kita pergi sampai ke Raudah tu, tengok belah kanan. Pintu hak mula tu dia panggil Babus Salam. Pintu kedua, pintu Abu Bakar. Okey. Pintu Abu Bakar dengan pintu lain semua, pintu Abu Bakar tu dia rendah. Dia rendah. Dia pergi umrah 5 kali dah tak wazan. Tak wazan. Dia rendah. Pasal apa? Di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ada beberapa rumah. Ada yang dekat Quba, hari Nabi wafat, dia ada rumah sana. Dekat Quba, setempat nama Sunuh. Dekat dengan Masjid Nabawi ni, di situ. Sampai hari ini, dikekalkan rumah dia. Dia panggil Khawkhah. Dalam hadis, dia sebut Khawkhah. Khawkhah ni maksud tingkap window. Abu Bakar baca Quran di situ, satu perempuan Yahudi dengan anak dia lalu berhenti dengar bacaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bukan qari seumpama Zaid bin Sabit, tapi bacaan orang yang ikhlas ni dia lain tuan-tuan. Walaupun tidak ada lagu, tapi dia boleh genggam jantung orang yang dengar ni. Dia bukan qari, dia bukan baca dengan tarannum yang hebat, tapi bacaan dia tu, dia cucuk mai hati orang yang dengar ni. Itu beza dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semalam kita baca hadis, cerita tentang satu sahabat. Mai tanya satu sahabat yang lain tentang bacaan. Ni nak sebut Asin ataupun nak sebut Yasin. Abdullah bin Mas'ud yang kena tanya ni, dia tak jawab jawapan tu, dia pergi jawab pun lain. Dia kata apa? Dia kata Quran ini, dia kata ramai orang baca Quran ini sekadar melepasi kengkung aja, dia kata. Abdullah bin Mas'ud dia kata, ramai orang baca Quran ni takkan nak lepas kengkung aja, dia kata. Tapi dia kata kalau bacaan Quran itu waqa'a fi qalbi, jatuh di hati, dia kata, dan terpahat, terpetri di hati, nafa'ah. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Itulah bacaan yang bermanfaat, dia kata. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, seperti Abu Bakar, Umar, ramai lagi sahabat-sahabat besar ni, depa ni kalau baca Quran, depa sendiri menangis, orang yang dengar boleh menangis. So di rumah saya sebut tadi ni, yang kata Khawkhah Abu Bakar tu, pintu Abu Bakar yang rendah tu, di situ rumah Abu Bakar tu, Abu Bakar baca Quran di situ, perempuan Yahudi dengan anak dia jalan, dengar Abu Bakar baca tu berhenti duduk dengar, menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Beza kita mengaji agama setakat mengaji dengan orang yang mengaji, yang pengajian dia itu pegang hati dia, tak sama tuan-tuan.
benda tu dia perlu kepada mujahadah yang tinggi, perlu kepada amalan tambahan yang banyak, qiyamul lail yang rajin di rumah, jangan tunggu bulan puasa saja, di rumah bangkit 2 rakaat buat, baca Quran hari-hari dengan anak beranak di rumah dan sebagainya. Itu semua mujahadah. Dia duk train hati kita, nak bagi hati kita ni jadi hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang kita baca tadi, dia kata apabila diriwayatkan kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia kata aku baca ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suratul Najmi. Zaid kata Nabi suruh aku baca surah An-Najmi, maka tiada sujud ia di dalamnya. Zaid baca bila sampai tang ayat yang tadi ni, wasjudu lillahi wa'budu tu, Zaid tak sujud dan Nabi pun tak sujud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, hadis Zaid bin Sabit itu hadis yang hasan lagi sahih, dan dikeluarkan hadis yang sama di dalam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Masalah, dia kata sujud pada surah An-Najmi dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka aku suka bahwasanya memulai oleh orang yang membaca akan sajdah bahawa sujud tilawah. Ya, Imam Syafi'i clear. Dia kata ayat sajdah yang kita baca bulan 6 hari itu, kita bagi senarai ayat-ayat sajdah itu, semua ayat tu kalau kita sampai, Imam Syafi'i kata sujudlah. Sujud itu lebih baik. Kalau tak sujud berdosa ke? Tak berdosa, tetapi sujud itu lebih baik. Pasal apa? Pasal Nabi SAW biasanya Nabi sujud. Begitu. Kemudian di bawah tu dia cerita benda yang sama. Tuan-tuan tengok lagi sebelah. Dia kata bab majaa fi sajdah sad. Yang ini ada 3-4 chapter ni, 3-4 tajuk ni, topik ni ulangan. Dia cuma nak abang surah apa sujud, surah apa sujud saja. Jadi kita terus duk runah satu-satu. Kita dah tahu kata dalam surah An-Najmi ada sujud, ayat dia berapa, cukup. Kita pergi seterusnya, bab fi sajdati sad. Itu bab yang datang pada menyatakan sajdah ataupun sujud tilawah di dalam surah Sad. Ada satu surah dalam Quran, nama surah pun satu huruf saja, Sad. Begitu saja. Ketahuilah saudaraku, telah datang satu hadis yang menunjukkan atas ada sujud tilawah di dalam surah Sad, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud fi Sad. Dia kata, qala Ibn Abbas wa laysat min azaimis sujud. Dia kata, diriwayatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, akan sujud tilawah di dalam surah Sad. Ibnu Abbas kata aku pernah experience benda ni. Nabi bila baca surah Sad, Nabi sujud, dia kata. Kata Ibnu Abbas, dan bukannya sujud itu daripada setengah yang dikuatkan amat suruh sujud pula, dia kata lagu tu. Ibnu Abbas kata apa? Dalam surah Sad, sujud dalam surah Sad bukan sujud yang ditekankan sangat. Dia tak macam dalam surah-surah sajdah lain. Dalam surah-surah yang ada ayat sajdah yang lain, dalam surah Sad ini sujud tu disebut dalam bahasa hadis walaysat min azaimis sujud. Dia bukan daripada azaim, bukan benda yang di-emphasize sangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jika hendak sujud, sujudlah, dan jika tidak, tidaklah. Walaupun dalam surah lain pun sujud itu sunat, tak sujud tak apa, tapi hak ni lagi ringan. Kalau tak sujud pun tak apa, lagi ringan perintah sujudnya. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis yang hasan lagi sahih. Sujud tilawah pada surah Sad, apa hukumnya? Bersalah-salahan ulama ahlul ilmi pada sujud tilawah pada surah Sad. Maka memikir setengah daripada mereka itu, yakni sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bahawasanya sujud padanya, dan ialah qaul Sufyan dan Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dia kata di kalangan sahabat Nabi ada yang berpendapat kata sujud pada surah Sad,
Dan itulah juga pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Walaupun dia tak ditekankan suruh sujud, tetapi Imam Syafi'i kata sujud lebih baik. Begitu. Dan telah berkata setengah daripada ahli ilmi bahawasanya surah Sad itu menceritakan tentang taubat Nabi SAW. Maka Nabi sujud bukannya sujud tilawah, tetapi sujud syukur kerana taubat diterima. Taubat siapa ni? Dalam surah Sad ni dia nak cerita tentang taubat siapa? Nak cerita tentang kisah Nabi Allah Daud AS. Kalau tuan-tuan ada masa lagi balik, saja buka baca surah Sad. Dia nak cerita tentang Nabi Daud AS. Nabi Daud ni siapa tuan-tuan? Nabi Daud ni apa hubungan Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud? Dia formula ataupun petua nak ingat dia senang je. Ingat Menteri Sarawak jadi Menteri Pendidikan dulu nama apa? Nama Sulaiman Daud. Senang. Jadi maksudnya apa? Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni, Nabi Sulaiman anak, Nabi Daud pak. Senang. Paling bila tak bagi formula tu kita nanti keliru. Orang tanya Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni apa hubungan mereka ni? Kita kata pasal aku dua beranak. Siapa anak, siapa pak? Sulaiman anak ke Sulaiman pak? Ini keliru. Ingat dekat Sulaiman Daud. Dr. Sulaiman Daud, Sarawak kan? Nama tu cantik dah. Pasal apa? Pasal Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Macam tu. Senang ya? Okey. Jadi apa cerita Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni? Oh, depa ni cerita panjang. Kalau kita baca dalam apa kisah depa ni dua beranak terlibat di dalam pembinaan Masjidil Aqsa. Kan? Dahsyat ni Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Dua beranak ni terlibat dalam pembinaan Masjidil Aqsa. Masjid pertama dalam dunia ni masjid apa? Masjidil Haram. Itu dalam hadis. Bila orang tanya Nabi Muhammad SAW, apakah masjid yang pertama atas muka bumi? Nabi Muhammad kata, Masjidil Haram. Bila orang tanya Nabi, apakah masjid yang kedua selepas Masjidil Haram? Nabi kata, Al-Masjidil Aqsa. Ataupun hari ini disebut Baitul Maqdis, ataupun disebut Al-Quds. Al-Quds. Qaf dal sin tu daripada Maqdis, Kudus, suci. Al-Quds disebut. Kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia kata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'i Baitul Maqdis sa'ala Allah thalathan hukman yusadifu hukmah wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa an la ya'ti hadha al-masjid ahadun la yuridu illa as-salah fihi illa kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma ithnatani faqad u'tiyahuma wa arju an yakuna qad u'tiya ats-tsalitsah atau kama qala hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Abdullah bin Amru bin Al-As dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi habaq kat sahabat-sahabat ni, Nabi kata lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'i Baitul Maqdis, apabila Nabi Sulaiman bin Nabi Daud selesai membina Baitul Maqdis. Depa dua beranak ni bina. Sa'alallaha thalathan. Nabi Sulaiman minta dekat Tuhan tiga benda. Lepas siap bina Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman minta dekat Tuhan tiga perkara. Yang pertama dia minta hukman yusadifu hukmah. Nabi Sulaiman minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat dia kuasa seumpama kuasa Allah.
Nabi Sulaiman ni dia minta yang tu. Dia minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat dia hukman yusadifu hukmah. Bagi dekat dia satu kuasa hukum seumpama kuasa Allah. Dia dapat tak tuan-tuan? Dapat. Nabi Sulaiman satu-satunya Nabi yang boleh kontrol semua. Bukan kata menatang, bukan angin dia boleh kontrol. Itu dah nampak macam cukup power. Dia tidak jadi Allah, dia tidak dapat kuasa macam Allah, tapi seumpama. Dia minta dan Allah makbulkan. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan dia minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat dia satu mulkan, satu kerajaan yang tidak akan ada satu pun kerajaan seumpama kerajaan dia. Dia minta dekat Tuhan macam tu. Dia minta, Nabi Sulaiman minta dekat Allah bagi dekat dia satu kerajaan yang tidak akan ada dalam mana-mana tamadun manusia yang mempunyai kerajaan sekuat dia. Dia dapat tak tuan-tuan? Dia dapat. Wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummu. Hak ni yang penting. Dia minta, Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masjid yang dia bina ni, Masjid Aqsa yang dia bina ni, siapa kemudian hari esok sampai ke kita hari ni, siapa yang pi ke situ dengan niat nak semayang dalam tu, jadikanlah orang itu illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummu. Jadikan orang itu bersih daripada dosa seperti mana hari dia beranak keluar daripada perut mak dia. Oh tuan-tuan, itu sebab Nabi kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak disuruh kita ni bersusah payah nak makan angin, melainkan kalau nak pergi makan angin, nak pergi berjalan ke 3 masjid. Apa dia? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa. Masjid Haram kita sampai dah, Masjid Nabawi kita sampai dah. Masjid Aqsa ni mau ada simpan dalam hati, aku nak pergi satu hari. Pasal apa? Pasal Nabi sebut. Nabi kata walau susah, walau payah, hang simpan satu ingat nak pergi ke sana. Dia mai pula hadis ni apa, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud, dua-dua beranak ni, selepas selesai dia membina Masjidil Aqsa, dia minta kepada Allah 3 benda. Dia minta yang pertama apa dia? Dia minta bagi dekat dia kuasa seumpama kuasa Allah. Dia minta bagi dekat dia satu kerajaan yang tidak akan ada satu kerajaan seumpama kerajaan yang dia miliki selepas daripada zaman dia. Dan yang ketiga, dia minta kepada Allah, siapa juga yang mai pijak kaki di Masjid Aqsa dengan niat nak semayang dalam masjid tu, jadikan dia bersih daripada dosa kayaumi waladathu ummuh, seperti mana dia hari mula beranak keluar pada perut mak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata apa? Ammathnatani faqad u'tiyahuma. Nabi kata 2 hak mula hampa semua dah tengok, Allah bagi dah kat dia. Dia minta kuasa seumpama, Allah bagi. Dia minta kerajaan kuat, Allah bagi. Wa arju ayyakuna qad u'tiya thalithah. Nabi kata dan aku harap yang ketiga itu Allah bagi kat dia. Bila Nabi kata aku harap, Allah bagi dah, Allah bagi. Mana siapa juga daripada kalangan kita kalau nak pi ke sana dengan niat aku nak pergi semayang di Masjid Aqsa, buat bagi elok-elok, insya-Allah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman dan di-endorse oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis, Jerusalem, Bandar Jericho, bubuh nama macam tu Jericho, satu bandar yang berusia lebih 10,000 tahun. Mereka cerita mereka punya civilization, mereka punya tamadun, mereka dah lama.
Tapi sana kita boleh tengok ni, cerita dalam surah Sad. Cerita tentang apa? Tentang Nabi Daud. Makam Nabi Daud ada di sana. Jadi baca cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan macam-macam cerita. Makam Nabi Musa ada di sana. Jadi baca cerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa dilahirkan di sana. Terus baca cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makam Nabi Ibrahim ada di Hebron. Terus baca cerita tentang Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Semua ada di sana. Dalam Quran Tuhan kata apa? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Maha suci Allah, Tuhan yang jalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu alladzi barakna haulah. Allah berkati kawasan surrounding dia, kawasan sekitarnya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Kami buat benda ni supaya kami boleh tunjukkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan kami. That's why kita nak kena pergi, nak kena sampai di sana, nak kena tengok sendiri dengan mata kita apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam surah Sad yang menjadi salah satu surah yang ada ayat sajadah ini, dia cerita tentang Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam bapa kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Depan ni dua makna. Maka dalam hadis yang kita baca tadi an Uqbah bin Amir qultu ya Rasulullah. Bukan dia. Hadis yang kita baca tadi cerita tentang surah Sad tadi, perbincangan dia ialah adakah dia satu ayat yang disuruh kita sujud tu sujud tilawah ataupun sujud syukur. Maka dibawa mai kesimpulan di sini. Dia kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata sajadaha Daud alaihi salam taubatan wa nasjuduha syukran. Hadis tu Nabi SAW kata, Nabi Allah Daud alaihi salam, cerita dalam surah Sad itu, Nabi Allah Daud alaihi salam dia sujud pada ketika itu, sujud kerana bertaubat kepada Allah. Kita hari ini Nabi kata wa nasjuduha syukran. Tapi kita hari ini bila baca surah Sad, bila mai tang bahagian itu, kita sujud bukan sujud tilawah tetapi sujud syukur kepada Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i dia ambil kesimpulan, dia kata apa? Sujud dalam surah Sad itu tidak begitu ditekankan, tetapi sujud itu lebih baik, dan sujud itu boleh panggil sujud tilawah dan boleh panggil sujud syukur. Pasal dua-dua hadis membackup kedua-dua perbuatan itu. Kalau kata sujud tilawah pun ada hadis dia, kalau kata sujud syukur pun ada hadis dia. Begitu. Baik. Kemudian dia tulis di bawah sekali, sujud tilawah dan syaratnya. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dan ketahui olehmu bahawasanya disyaratkan bagi harus sujud tilawah dan sah sujud itu dengan beberapa syarat sembahyang sunat. Setengah daripadanya suci daripada hadas dan najis. Ini Imam Syafi'i. Sujud tilawah, sujud syukur ni dia kata kena ada ayat semayang, tutup aurat, suci daripada hadas dan najis, menghadap kiblat, dan tiada harus sujud melainkan sehingga sempurna bacaan sajadahnya. Dan harus di sisi kita Syafi'i, iaitu sujud tilawah itu di dalam waktu-waktu yang ditegah sembahyang di dalamnya. Sebab dia bukan sembahyang, dia adalah sujud. Maka boleh dibuat pada waktu larangan. Waktu larangan bila? Dua. Satu, lepas subuh, sehinggalah matahari segala, sehingga masuk waktu duha. Itu waktu larang sembahyang. Tapi kalau time tu kita duk baca Quran, kita jumpa ayat sajadah, boleh tak boleh sujud? Boleh. Kerana sujud sajadah bukan sembahyang. Lepas asar kita baca Quran, baca-baca jumpa ayat sajadah, boleh tak boleh sujud?
boleh, walaupun itu waktu larangan sembahyang. Pasal apa? Pasal sujud sajadah bukan sembahyang. Itu yang dia nak beritahu. Baik, tuan-tuan tengok bawah lagi, dia kata bab ma jaa fi sajdah fil hajj. Itu bab yang datang pada menyatakan sujud tilawah di dalam surah Al-Hajj. Kita tengok hadis dia saja sudah, pasal dia cerita benda yang sama. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fuddilat suratul hajj lianna fiha sajdataini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Maksudnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, kata dia, aku tanya, ya Rasulullah, fuddilat suratul hajj lianna fiha sajdatain. Uqbah bin Amir tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, betul ke surah Al-Hajj dilebihkan daripada surah-surah yang lain kerana di dalamnya ada dua tempat sujud? Satu-satunya surah dalam Quran, tuan-tuan, yang ada dua ayat sujud ialah surah Al-Hajj, ayat 18 dan ayat 77. Dalam satu surah dua tempat sujud. Okay. Jadi Uqbah bin Amir tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, fuddilat suratul hajj lianna fiha sajdatain. Adakah surah Al-Hajj dilebihkan daripada hal lain kerana di dalam dia ada dua kali sebut ayat sajdah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Nabi kata ya. Surah Al-Hajj kelebihan dia apa dia? Dia ada dua tempat sajdah, dua tempat sujud. Kemudian Nabi kata, wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Nabi kata, siapa yang berasa segan nak sujud, tak usah baca. Nabi kata. Daripada hadis tu dapat kita faham bahawa tuntutan sujud apabila jumpa ayat sajdah itu tuntutan yang besar. Kalau jumpa sujud, Nabi kata, walaupun tak wajib tetapi dituntut. Kalau hang rasa segan nak sujud, Nabi kata tak usah baca ayat sajdah. Nabi kata begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan buka sebelah. Dia demi laju begitu pula. Laju. Muka surat sebelah 74, dia kata bab ma yaqul fi sujudil Quran. Iaitu dia kata barang yang dibaca di dalam sujud tilawah. Dalam sujud tilawah ni nak baca apa? Ada orang yang tak biasa semayang pagi Jumaat, sujud sajdah, dia tak biasa. Main-main tengok, kata orang sujud. Ish, dia kata, Tok Imam dia duduk, subhanallah, subhanallah, seorang dia. Dia jangan buat pasal yang tak biasa ni, dia boleh jadi macam-macam. Dia rasa dia, ish, dia kata awak satu masjid tak teguak ni, dia kata. Dia rasa dia sangat bertanggungjawab. Kan? Lamai tayak saja dah Tok Imam Allah Akbar sujud, dia ni duduk subhanallah, subhanallah sampai 2-3 kali. Tengok semua orang pakai sujud. Keluar pakai kasut, start motor balik. Dia kata ni ada tak kena tentang mana ni, kata. Aku tak kena ke depa tak kena, takkan sampai satu masjid tak kena apa gaya aku dah, dia belah balik. Kan? Jadi kalau dia tak tahu kata cerita tentang hal sujud sajdah, manalah dia nak tahu bacaan apa waktu sujud sajdah. Hak tu lagi tak tahulah. Baik, so malam ni dia kata ma yaqul fi sujudil Quran. Itu bab tentang barang yang dibaca di dalam sujud tilawah. Sama macam kalau kita buat kita buat bulan puasa, kita buat witir 3 rakaat 1 salam. Kan? 3 rakaat 1 salam. Orang yang tak biasa memang jadi celaru. Jadi celaru. Bila mai lepas rakaat kedua, tu imam tak duduk tahiyat awal. Tu imam terus bangkit rakaat ketiga, subhanallah pula. Ini dia nak kena tabuh betul dia. Dia tak tahu. Nampak? Lagi karut kalau orang suruh dia jadi imam. Bila jadi imam, dekat nak mayang baru dia faham. Dia kata, ustaz, kami di sini duk buat witir 3 rakaat terus. Kami tak buat 2+1. Kami buat 3 terus. Okey, boleh, tak ada masalah. Dia naik dia buat tahiyat awal. Dia buat lagi celaru yang tu. Kan? Pasal apa? Pasal larangan tahiyat awal dalam sembahyang witir itu larangan yang keras daripada Nabi. Tak boleh buat tahiyat awal itu. Kan? Tapi bila tak tahu ni, dia apa pun boleh jadi dengan tak tahu. Kan?
Kalau kita pergi negeri Arab, dia ikut tu imam dia tak abang apa Kalau negeri Arab, dia tak abang apa Dia berasa macam malam ni nak buat 3, dia buat 3. Dia berasa macam malam ni nak buat 2+1, dia buat 2+1. Tak ada, dia tak abang apa. Jadi kita belakang ni, kita niat tadi rakaatain. Tengok-tengok dia pederai 3. Lu nak bangkit nak duduk, lu nak bangkit lu nak duduk, lu nak bangkit nak duduk, pakai kasut balik terus. Itu sebab dalam mazhab Hambali, mazhab Ahmad bin Hanbal, dia tak ada masalah dari segi ubah niat bilangan rakaat, tak ada masalah. So kita tak tahu imam niat apa, kita main dan kita tak tahu tempat tu buat macam mana. Sebab kita niat 2, kita niat 2, tengok-tengok tu imam 3. Boleh tak boleh kita convert daripada 2 ke 3? Hambali kita boleh, tak ada masalah apa. Kan? Sebab bila kita stick kepada satu mazhab saja, kita jadi masalah besar. Pasal apa? Pasal kita bergerak, berjalan satu dunia. Satu dunia bukan satu mazhab, macam-macam mazhab tu ada. Jadi bila kita faham tentang kelapangan ini, tak ada masalah apa. Begitu. Baik. Ma yaqulu fi sujudil Quran, iaitu barang yang dibaca dalam sujud tilawah. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya bacaan ataupun doa dalam sujud tilawah itu telah datang ia beberapa macam doa. Dia bacaannya pun ada berbagai-bagai riwayat. Macam saya sebut semalam di masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Kita kalau rokok, bacaan kita Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Yang tu kita daripada kenal huruf Quran, itulah yang orang ajak kita. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Tengok balik. Hadis yang lebih kuat kata baca Subhana Rabbiyal Azim. Dekat tu aja. Ada tak ada hadis yang kata Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih? Ada. Baik, nak baca Subhana Rabbiyal Azim saja ataupun nak baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, adakah jadi masalah? Tak jadi masalah. Dua-dua pun betul. Dua-dua ada hadis dia. Dia mai pula jumpa lagi satu lagi berlain. Dia baca apa? Jumpa dalam hadis Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi baca dalam rukuk dan dalam sujud. Nabi baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Saya selalu sebut T tu bagi lambat. Pasal apa? Pasal sembahyang tarawih ni dengan Tok Bilal duk sebut Rabbul Malaikatu. Dari segi nahunya salah. Rabbul Malaikati. Tok Bilal pun Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu. Salah. Ikatu waruh, bukan malaikatu, malaikati. Baris dia. Jadi rupa-rupanya bacaan itu biasa dibaca oleh Nabi di dalam rukuk dan sujud. Bila Nabi rukuk, Nabi baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nabi baca macam tu. Dan bacaan itu juga sabit daripada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita ni cemuih hari-hari duk makan ikan pelotan aja, nak rasa lah yang pocik sekali, tak salah. Lama dah 40 tahun 50 tahun dah duk sembahyang, duk baca Subhana Rabbiyal Azim, berasa lagu malam ni nak baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Boleh tak boleh? Boleh. Berasa berlain sikit. Salah ke tak salah? Langsung tak salah. Pasal apa? Sabit. Sabit ni maksud apa tuan-tuan? Sabit ni bila dia sebut kata sabit, maksudnya bersumberkan kepada hadis yang sahih. Dia sebut sabit. So orang tanya ustaz, ni hadis ni sabit tak? Sabit tak tu maksudnya sah kata hadis ni daripada sumber yang sahih. Itu perkataan sabit. Gitu. Kalau dalam mahkamah pula dia kata sabit kesalahan pula, yang tu satu pasal pula yang tu. Kan? Sabit. Baik. Jadi dia kata apa? Sembahyang sujud tilawah juga ada macam-macam bacaan. Dia kata. Dengan kerana bermacam-macam riwayat hadis. Ada macam-macam riwayat. Kadang-kadang Nabi baca lagu ni, kadang-kadang Nabi baca lagu ni. Sama macam i'tidal kan? Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal ham, satu riwayat. Rabbana walakal ham, satu riwayat. Allahumma Rabbana lakal ham, satu riwayat.
Allahumma Rabbana walakal hamd. Satu riwayat. Empat cara sebut itu ada hadis dia. Jangan satu orang menyalahkan satu orang yang lain kerana kejahilan. Begitu. Nah, baik. So dia kata apa? Sujud tilawah juga ada macam-macam bacaan dan bermacam-macam amal Nabi SAW perbuat akan sujud tilawah itu. Setengah daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ra'aituni al-lailah wa ana na'im ka'anni usalli khalfa syajara fasajadtu fasajadati syajara li sujudi. Yang ni saya dah baca dalam mukadimah bila dulu ni. Maksudnya apa? Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya mai satu laki-laki kepada Nabi SAW kerana nak mengkhabarkan barang yang dilihat dalam mimpinya. Dia ni mimpi. Dia mai habang dekat Nabi apa yang dia mimpi. Kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya hamba telah melihat akan diri hamba pada satu malam padahal hamba tidak. Yang ni hamba lihat di dalam mimpi hamba seolah-olahnya hamba semayang di belakang sebatang pokok. Dia cerita kat Nabi, dia kata malam tu saya tidur, saya mimpi saya duduk semayang dekat satu padu pokok. Dia kata, maka sujudlah hamba akan satu sujud tilawah, maka sujud pula pokok kayu itu dengan sebab sujud hamba itu. Dia kata dalam mimpi itu dia semayang, dan dalam semayang tu dia baca ayat sajadah. Bila mai tang ayat sajadah, dia kata dia sujud. Dia sujud, tengok pokok sujud sekali, dia kata. Mimpi. Sambung hadis tu, dia kata fasami'tuha wa hiya taqul, dan saya dengar pokok itu berdoa. Dia kata dia sujud, dia tak baca apa, pokok duk baca, duk pasang telinga dengar begitu. Kacau kan? Macam kita baca tafsir di Parit Buntang, cerita tentang sahabat musafir, lepas tu pergi berkhemah di satu tempat tanpa pengetahuan mereka. Rupa-rupanya tempat yang mereka pergi berkhemah tu kubur. Mereka tak tahu. Mereka musafir sampai satu tempat, mereka tengok lapang elok, mereka pun penaik khemah, tidur di situ. Tak ada nak malam dengar bunyi orang baca surah Al-Mulk. Duduk dalam kemah, duduk dengar bunyi orang duduk baca tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Duduk baca ayat tu sampai habis ayat 30. Jadi apa cerita ni? Cek seorang-seorang tak ada siapa baca. Yang duduk bunyi suara ni suara siapa? Esok pergi jumpa Nabi SAW. Balik ke Madinah, pergi jumpa Nabi SAW. Cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, semalam ni kami berkemah di satu tempat. Dengar bunyi suara orang baca surah Al-Mulk. Baca tabarakallazi biyadihil mulk. Apa yang kami pasti, bila cerah esok ni, rupanya kawasan tu kubur. Nabi jawab apa? Nabi kata, hiyal mani'ah. Nabi kata, itulah surah, Nabi kata, yang menjadi mani'ah, yang menjadi penghalang kepada orang yang membacanya semasa hidup daripada azab kubur. Ni kelebihan surah Al-Mulk. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Aku nak sangat. Waditu. Nabi guna perkataan waditu. Dalam bahasa Arab ni, waditu ni aku mau sangat. Kalau boleh, tiap-tiap seorang daripada umat aku, surah Al-Mulk ada di dalam hati mereka. Maksudnya hafal. Namun siapa yang hafal surah Al-Mulk dan dia mengulang baca surah itu tiap-tiap hari. Kalau Nabi dia baca sebelum tidur, surah itu akan jadi lawyer dia di hari akhirat esok. Dia akan menjadi perisai, dia akan jadi pendinding, dan dia akan jadi penghalang orang tu daripada kena azab kubur. Jadi kita baca dalam tafsir surah Al-Mulk, kita jumpa hadis itu. Benda yang macam tu. Sahabat ni pula apa? Dia tidur malam mimpi, dia semayang, dia baca surah Sajdah.
Semayang tepi satu pokok, bila mai tang sujud, dia sujud, tiba-tiba pokok tu sujud sama, tiba-tiba pokok tu baca satu doa. Apa doa dia? Dia kata, Allahumma ktubli biha indaka ajra, wadda' anni biha wizra, waj'alha li indaka dhukra, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Pokok tu baca doa tu. Maksud dia apa? Allahumma ktubli biha indaka ajra. Ya Allah, ya Tuhanku, tuliskanlah kepada aku ni di sisi engkau pahala. Pokok tu baca macam tu, dia duduk dengar. Dia Arab, sahabat Nabi ni Arab. Jadi bila pokok baca doa dalam bahasa Arab, dia ingat terus lah lagu kita lah. Kalau kita orang main cerita cakap Melayu, kita ingat terus lah. Tapi kalau main cerita Arab kat kita nganga lu tu lah. Tapi tak tahu apa kan. Jadi dia kata dia dengar pokok tu masa sujud, pokok tu kata Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, uktubli, tuliskan kepada aku ni biha indaka ajra, pahala kepada aku. Pokok tu kata wadda' anni biha wizra, ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah daripada aku ni dosa. Dengan kerana sujud ni minta bagi pahala, minta dosa ada buang. Waj'alha li 'indaka dhukhra, ya Allah, ya Tuhanku, mintalah pahala-pahala ni menjadi zukhra, menjadi satu khazanah, simpanan pahala untuk aku guna di hari akhirat esok. Wa taqabbal minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah daripada aku seperti mana engkau terima ibadat Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa spesial Nabi Daud? Tadi kita tak cerita. Sulaiman Daud, ingat balik cerita Sulaiman Daud bina Masjidil Aqsa. Okey. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni apa istimewa dia tuan-tuan? Dia terkenal dengan satu orang yang kuat ibadat. Kuat ibadat. Ibadat dia macam mana? Tiap-tiap malam qiyamul lail. Ibadat Nabi Daud ni macam mana? Puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok buka, lusa puasa, tolak buka. Dia selang sehari dia puasa. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dekat Nabi, tidak akan ada manusia yang ibadatnya sehebat ibadat Daud alaihi salam. Bila mai cerita hadis sahabat Nabi Al-Bahili, puasa sampai hari-hari sampai cengkung biji mata, bila jumpa Nabi, di antara yang Nabi tegur, Nabi sebut benda ni. Nabi kata kalau hang rajin sangat nak puasa, puasalah macam mana puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Jangan puasa hari-hari, kerana puasa hari-hari itu tidak sabit daripada mana-mana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian itu satu bentuk bacaan ketika sujud sajdah. Kemudian tuan-tuan buka muka sebelah. Dia kata doa sujud tilawah yang masyhur. Yang tu yang kita duk buat selalu. Doa sujud tilawah yang masyhur telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis yang menyebutkan doa dalam sujud tilawah dengan kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Quran bil lail sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu hak kita selalu baca. Maknanya hak kita selalu baca tu ada tak sabit daripada hadis? Ada. Tak boleh tukar apa dah. Memang ada. Cuma kita nak tengok apa maksud dia. Maksud dia kata sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Aku sujudkan wajah aku kepada Tuhan yang menciptanya. Tu yang kita duk baca masa sujud sajadah ataupun sujud tilawah itu. Kita kata sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Aku sujudkan muka aku ini kepada Tuhan yang mencipta muka ni. Ni muka yang bini kita berkenan ni. Kan? Apa ada kat dia tak tahu yang dia boleh berkenan kat kita ni. Muka kita ni dia berkenan tu. Tak mana tak tahu. Tapi muka ni Tuhan buat bagi kat kita. Pitanya 10 orang perempuan lain tak berkenan. Bini kita berkenan. Kan? Jadi kita bersyukur kepada Allah. Masa sujud tu kita kata sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Aku sujud muka aku kepada Allah, Tuhan yang mencipta muka ni.
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan juga aku sujud ni kepada Tuhan yang membuka pendengaran telinga aku, wa basarahu, dan penglihatan mata aku. Tuan-tuan, yang telinga kita boleh duduk dengar ni sampai orang duduk bisik tepi pintu, kita tahu dia kata kat kita. Kan? Siapa bagi dengar? Allah bagi dengar. Dan kita kena ingat, dengar ni Allah bagi, nampak ni Allah bagi. Allah boleh ambil balik. Bukti dia apa? Ada pun memang ada orang yang Allah ambil balik lah. Atas sebab-sebab, atas sebab-sebab yang berbagai-bagai. Allah bagi kunci mana? Allah bagi kunci mana? 45 mata tak nampak. Umur 45. Tak tua sangat, mata tak nampak. Jalan, dengar suara macam ustaz. Mai salah ustaz apa abang? Rupanya bukan ustaz, kawan ustaz. Mata dia kacau. Kata ustaz apa abang? Saya bukan ustaz. Dia tolak pergi sebelah, pergi kat ustaz. Kita pun tanya balik awak mata. Dia tak kencing manis saya. Tuan ambil balik lah. Tuan ambil balik. Mata duk ada, duk celek, duk dapat. Penglihatan Tuhan ambil. Itu yang kata wa basarahu. Ainun mata, basar penglihatan. Different. Tak sama. Mata Tuhan tak ambil, dia biang bagi duk celek macam mata ikan kering tu. Duk celek tapi tak nampak. Penglihatan ikan kering tu Tuhan ambil. Duk gantung di kedai tu. Jegir, terbalik kita mai duk pegang ikan talang kedai ni, jegir kita bukan dikenai pun siapa. Penglihatan Tuhan ambil lah. Dan rupanya sujud sajadah ni, kita duk sebut benda ni, sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Ni aku letak wajah aku, muka aku ni kepada Tuhan yang mencipta muka ni. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Aku sujud ni kepada Tuhan yang membuka pendengaran dan membuka penglihatan mata aku. Bihaulihi wa quwwatihi, yang Allah dengan daya upaya dan upaya dia, dengan kekuatan dan upaya dia, benda ni berlaku dekat kita ni. Itu yang dibaca. Yang bacaan itu adalah bacaan yang masyhur, dia kata. Dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu. InsyaAllah lepas ini kita akan masuk bab ma zakara fi man fatahu hizbahu minal lail. Tajuk yang akan datang ialah cerita tentang orang yang amalan itu menjadi wirid dia. Tiba-tiba dia terlepas benda tu. Contoh, amalan yang menjadi wirid dia apa dia? Contoh, kita ni dah 20 tahun dah. Contoh, kita ni dah 20 tahun dah. Tiap-tiap malam without fail kita akan buat sembahyang witir. Contohnya 20 tahun dah kita ni tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, walau duk ada di rumah, walau pergi rumah adik-beradik, walau kita musafir ke luar negeri, tiap-tiap malam without fail, tanpa slack satu pun, kita akan buat witir. Sama ada witir tu kita buat lepas Isya ataupun witir kita buat lepas kita bangkit pukul 4, 5, setengah pagi sembahyang tahajud kita witir, tak penting. Yang pentingnya witir tu kita duk buat every night 20 tahun dah. Kata satu malam tu tak letih apa pun tak tahu, tak kepala, terlena jaga-jaga cerah. Subuh pun terlepas, witir terlepas. Tuan-tuan, buku rekod kita selama ni dakwat biru, tiba-tiba dia main merah satu. Dia galat ni lah. 20 tahun kita mempertahankan rekod witir tanpa tertinggal. Tiba-tiba satu malam kerana letih, exhausted, balik kerja ni penat, tak tahu macam mana itu, terlepas witir satu malam. Tuan-tuan, masa ni dia tak boleh ghostan balik. Dia galat tu lah. Tak galat. Tak galat lepas subuh tak ada apa, boleh duduk gelak terang lagi. Yang ni again tak galat. Kita tak mau cakap bab tak galat ni, cakap cerita hak galat ni. Tajuk akan datang ni, dia nak bincang apa dekat kita ni, boleh tak boleh qadha witir tu.
selepas daripada waktu duha. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh tu tengok hadis kata macam mana dan tengok syarah ulama tentang hadis tu macam mana. Maksudnya apa? Benda tu menjadi wirid dia. Wirid ni maksudnya benda yang duk buat tak pernah tinggal. Ataupun duha. 20 tahun dah semayang duha ni dia tak pernah miss. Dia pergi pejabat, dia kerja, dia macam mana pun daripada waktu duha sampai dah nak masuk zuhur. Kan? Kecuali break waktu yang tak boleh semayang kita baca di surau ni itu kan, dia kata 15 minit, 20 minit sebelum zuhur tu waktu yang dilarang semayang. Tempoh masa tu boleh buat semayang duha. Dia duk buat 20 tahun dah duha ni, dia tak pernah miss. Walau dia kerja apa, walau dia apa pun, dia cari juga in between masa duha sampai ke nak masuk zuhur tu, kok mana pun 2 rakaat duha dia akan buat. Tak tahu hari tu tak tahu apa ke benda, tak tahu terlupa. Ataupun dia pergi jadi arai apa ke macam mana, terlepas duha ni, tak tahu masuk zuhur. Galak ni. 20 tahun dah aku duk jaga duha tak miss. Tiba-tiba aku miss ni, macam mana ni? Boleh tak boleh? Duha kita qada lepas sembahyang zuhur sekejap lagi. Ini tajuk akan datang. Ataupun yang kata wirid ni bukan bab semayang saja, ataupun amalan yang dia duk buat tiap-tiap malam, kok mana pun dah berpuluh tahun dah sebelum tidur, ayat kursi dia nanti baca, Allahumma antas salam wa minkas salam, dia nanti baca 3 qul, dia nanti baca, barulah dia pejam mata tidur. Tahu malam tu tak tahu apa ke benda, penat apa, tak baca, ghalat ni. Bangkit-bangkit pagi esok, Allah semalam tak baca 3 qul. Sedangkan apa? Nabi SAW waktu sakit tenat nak mati ni, Aisyah tolong pegang tangan Nabi ni, angkat pegang lagu tu. Nabi baca juga 3 qul ni. Aisyah tolong pegang tangan Nabi, sapu muka sampai ke badan Nabi. Sampai macam tu keadaan gering Nabi, Nabi tak miss 3 qul sebelum tidur. Kita pun dah duk buat lama dah, tak tahu malam tu apakah sudah miss. Boleh tak boleh kita qada bacaan itu, walaupun itu sunat saja, tapi kita tak mau dakwah merah tu, tak mau. Boleh tak boleh qada? Itu tajuk yang akan datang. Dia kata bab ma zakara fi man fatahu hizbahu min al-lail faqadahu bin nahar. Itu bab yang datang pada menyatakan barang yang menyebutkan mereka yang terlepas akan dia oleh wirid pada waktu malam, maka membaca dia pada siang hari. Boleh tak boleh? Itu tajuk dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.